Boleh faham? Kenapa Ika was removed from meeting? Sudah. Soalnya nak add balik. Sekejap ya. Okay. So ada soalan? Boleh faham tentang konsep gametogenesis? Apa tu gametogenesis? Pembentukan sel pembiakan. Okay. Proses pembentukan sel. Gametogenesis itu proses penghasilan sel gamet. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Okay. Spermatogenesis. Okay. Pembentukan genesis, pembentukan sperma. Okay. Sperma, pembentukan sperma. Okay. So spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang berlaku dalam tubul seminiferus. Dekat mana pula tubul seminiferus ni? Ni ejaan bahasa Inggeris tapi bahasa Melayu dia tak ada O. Okay. Nanti saya ubah balik. Okay, so ini adalah keratan rentas, keratan membujur bagi testis. Okay, so bila kita kegat kita nampak macam ni lah yang ada dekat dalam testis. Okay, so yang ini ductus sperma, yang tadi tu yang kita belajar tadi, ductus sperma atau vas deferens. Okay, kemudian yang bahagian dalam sikit ni dekat dengan testis ni kita panggil epididymis. Okay, dan yang di dalam testis ni adalah tubul seminiferus. Dekat sinilah berlaku pembentukan sperma. Tubul seminiferus ni. Okay. Setiap tubul seminiferus terdiri daripada sel germa primordium. Okay. Nama yang pertama. Maksudnya sebelum mula-mula sperma tu, sebelum mula-mula kejadian sperma tu adalah sel germa primordium. Okay. Sel germa primordium ni akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Okay. So sel tu tadi nanti dia akan membagi sampailah dia membentuk sperma. Awak rasa dia melakukan pembahagian apa? Mitosis ke meiosis? Mitosis ke meiosis? Meiosis. Mitosis ke meiosis? Tak ada jawapan pun. Halo? Sel germa primordium akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Mitosis ke meiosis? Meiosis. 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 Salah. Apa awak ni? Salah. Okay. Sebab dia bukannya daripada satu sebab dia macam mana nak cakap untuk menghasilkan sperma. Sperma, macam mana nak cakap dia kita katakan nantilah saya mitosis tahu, bukan meiosis. Kejap lagi saya terangkan. Okey. Sel Sertoli yang terdapat pada dinding tubuh seminiferus. Dekat dinding tubuh ni ada sel Sertoli. S mesti besar kalau awak nak eja S Sertoli. Sebab pun nama orang yang beri juga. Sel Sertoli yang terdapat pada dinding tubuh seminiferus membekalkan nutrien sepanjang proses ini. Okey, maksudnya daripada sel germa primordium, spermatosit, spermatogonium semua tu memang dia ada nutrien dia dekat dinding sel Sertoli, dekat sel Sertoli ni. Okay. So sperma diangkut dari ni kes bila sel germa tadi dah membagi, dah bagi sampai lah dia membentuk sperma. Okay. Bila sampai dia bentuk sperma ni nanti dia tak akan simpan dalam testis, tetapi diangkut dari tubuh seminiferus ke epididymis. Dia akan simpan di epididymis dan disalurkan keluar melalui ductus sperma. Tapi dia akan dibawa keluar sekiranya ada ejakulasi. Kalau tak ada ejakulasi, maksudnya tak ada rangsangan, dia tak akan keluarlah, dia akan duduk je dekat dalam epididymis ni. So proses spermatogenesis dirangsang oleh
dua jenis hormon iaitu hormon perangsang folikel, okey, dan testosteron, dan juga dibantu oleh hormon pelutinan, okey, dia bantu merangsang rembesan testosteron di testis. Kalau hormon pelutinan kurang dalam badan lelaki, maka kuranglah rembesan testosteron dan ini yang akan menyebabkan penghasilan sperma juga kurang. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Boleh faham Kita tengok yang ini pula. Okay, spermatogenesis. Okay. Kita tengok pasal pembahagian yang pertama. Sel germa primordium. Dia akan menjalankan proses mitosis secara berulang-ulang sebab dia bukan nak menghasilkan sperma, dia nak menghasilkan spermatogonium yang sperma yang belum matang lagi. Okay. So sel germa primordium membahagi secara mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonium yang diploid. Okay, so bila dia menghasilkan diploid, bermaksud 2N lah, ada 46 kromosom. Okay, so mula-mula sel germa tadi dia membagi secara mitosis untuk membentuk spermatogonium. Okay, spermatogonium. Spermatogonium tadi dia akan berkembang menjadi spermatosid primer. Okay, maksudnya macam ni sel germa primordium menjalani mitosis, dapatlah spermatogonium. Lepas tu spermatogonium ni nanti dia akan berkembang, membesarlah, bertumbuh menjadi spermatosid primer. Okay, spermatosid primer ni pun ada diploid lah. Ni umpama macam ni, spermatogonium ni bayi, okay. Yang spermatosid primer ni remaja, macam tu, tumbesaran dia. Okay, sebab tu dia masih ada diploid. Okay, dia tak membahagi, dia berkembang. Okay, so kita panggil dia spermatosid primer, okay, yang mempunyai bilangan kromosom diploid. Okay, so sekarang ni barulah nak berlaku penghasilan lebih banyak sperma. Okay, so kita ambil kat sini ada satu spermatosid primer. Ni spermatosid primer. Okay, spermatosid primer ni membahagi secara meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosid sekunder. Okay, ingat meiosis ada 2 kan, meiosis 1 dengan meiosis 2. So meiosis 1 dia akan menghasilkan 2 anak sel. Okay, ini kita panggil spermatosid sekunder. Sebab yang pertama tadi primer, so bila membahagi kali pertama kita dapat spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder, setiap spermatosid sekunder ni lepas tu dia menjalani meiosis 2 pula untuk menghasilkan 2 spermatid. Ini adalah spermatid. So daripada primer, sekunder dapat spermatid. Spermatid ni daripada sekunder, spermatid dia mengandungi haploid, kromosom haploid. Maksud dia ada separuh daripada bilangan kromosom bilangan kromosom pada spermatosid primer tadi. Okay. So selepas itu spermatid ni tadi mengalami pembezaan. Pembezaan tu samalah dengan pertumbuhan ni tadi. Barulah nak ada bahagian kepala, nak ada bahagian ekor dan sebagainya. Okay. So spermatid menjalankan pembezaan dan akhirnya dia akan membentuk sperma. Okay. Setiap sperma mengandungi separuh daripada bilangan kromosom induk. Kromosom haploid. Boleh faham? Anak-anak 4 sains? Faham. Faham. Okey. Cikgu diploid tu apa? Okey. Diploid tu maksudnya bilangan kromosom yang dah yang separuh dah bercantum. Macam ni. Kalau haploid, contoh kalau sperma kita kata ada kromosom haploid. Mana tadi? Ni. Dengar Fazila. So ni sperma. Sperma ada kromosom separuh daripada kromosom induk. Ini kita panggil haploid, N. Okay. Lepas tu bila berlaku persenyawaan sperma, nukleus sperma bergabung dengan nukleus ovum. Ovum pun ada ada kromosom 23 juga. Maka dia akan menghasilkan zygote yang ada 2N, sebab N plus N ada 2N. 2N ni adalah diploid. Di maksudnya 2. 2N ni diploid. Dan
Bila kita tambah N dengan N, 23 campur 23, maka ada 46 kromosom. Itulah dia diplot yang cikgu boleh bagi tahu awak. Boleh Fazila? Boleh? Okey, Natratul. Kenapa sel sperma sel terkecil dalam badan lelaki? Kenapa ovum sel terbesar dalam badan perempuan? Okey. Cikgu tak tahu kenapa dijadikan bentuknya kecil, maaf. Tapi kalau kita ikutkan, kalaulah sel sperma tu besar, berapa banyak je yang boleh disimpan di dalam testis. Sebab tu ni dia kecil, sebab tu dia punya saiz dia adalah kecil supaya dia boleh ditempatkan lebih banyak di dalam testis. Okey. Ovum, kenapa dia sel terbesar? Okey. Kalau dia kecil, sperma besar, tidak mampu untuk ovum tu menampung saiz nukleus tu tadi. Macam mana kalau kita tengok bentuk gambar rajah ni tadi. Okay. Kalau lah ovum ni kecil, macam mana ya agaknya kepala nukleus ovum, nukleus sperma ni boleh ditanggung, disimpan, dipegang oleh ovum. Sebab tu bilangan ovum pun dalam badan perempuan ataupun dilepaskan setiap kali ovulasi pun hanya satu ovum. Okey. Macam sperma ni dia banyak tapi kualiti tak semestinya semua yang dihasilkan itu berkualiti. Itulah dia pendapat saya lah. Kalau rasa nak cari ni lagi nanti awak google kenapa saiz dia tak sama. Okey. Okey, ada soalan lagi? Cikgu nak masuk oogenesis. Kenapa terjadinya berjuta-juta sperma tapi ada satu je sperma yang bersatu dengan ovum? Sebab tu saya cakap tadi, sperma ni tak semestinya okey. Sperma ni bentuknya tak semestinya sempurna. Okey, ada kadang ekor pendek, ekor panjang, ekor bercabang, kepala bercabang dan sebagainya. Itu bila dia tak aktif, kalau jenis yang macam tu morfologinya tak betul, morfologinya tak normal, okay, dia tak boleh mensenyawakan ovum. Ovum ni tak ada bentuk kan, bulat macam tu saja. Okey, lagi satu, kenapa sperma ni banyak? Saya cakap tadi, suhu badan manusia ni dah lah 37 normal. Bahagian badan lelaki dekat situ saja 27 yang rendah daripada suhu normal. Okay. So kadang kita ni kita punya apa orang kata aktiviti kita apa semua boleh mengganggu penghasilan sperma, tak pun menghasilkan sperma yang tidak aktif. Ada sperma tapi tidak aktif, sebab itulah lebih banyak sperma dihasilkan sebab kita tak tahu kualitinya tu macam mana. Dia berbanding dengan ovum yang satu tu. Okay. Dan yang nak mencari ovum adalah sperma. Ovum tunggu je dekat situ. Dia tak ada cari apa, tak cari sperma pun, dia tunggu je kat situ. Okay. Tu yang sperma lebih banyak daripada ovum. Okay. Ada soalan lagi? Masa nak bahagi sel jadi sperma dalam fasa pembahagian, masa tu bentuk dia macam mana? Okay. Sudah. Sudah. Kecil lah, tak nampak. Kalau ikut dalam buku ni, bentuk dia bulat-bulat je. Bentuk dia bulat-bulat sahaja. Ima. Sebab bila dia ada ekor pun semua tu adalah pada fasa dia dah jadi sperma. Yang last kali tu. Yang lain tu dia just sel bulat sahaja. Tak ada ekor, tak ada apa. Okay, dia hanya ada ekor selepas adanya proses pembezaan bawah sekali tu daripada spermatik kepada sperma. Tadi.
Ni. Okay. Masa pembezaan ni barulah dia ada tumbuh ekor, ada bentuk kepala dan sebagainya. Selain tu bentuk dia bulat saja. Tak boleh nak tunjuk buku, tak nampak. Lagi? Ada soalan lagi? Okay. Kalau tak ada, cikgu sambung. Cikgu sambung 10 minit lagi. Tak sempat buat slide. Okay. Oogenesis. Oogenesis, okay. Nampak kan? Nampak tak? Hello, nampak tak? Budak. Sel yang bulat tu lagi besar daripada sperma lah. Tak. Dia kurang je. Tak ada nak kata besar. Tak. Sama je. Bentuknya lebih kurang saja. Saiz dia. Tak beza. Okay, oogenesis. Oogenesis ialah proses pembentukan oosit sekunder atau gamet betina. Proses ini berlaku di dalam ovari, berbeza daripada spermatogenesis. Oogenesis berlaku dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Faham tak masuk dekat sini? Yang mana oogenesis ni berlaku semasa seorang perempuan belum lahir. Okay, oogenesis ni berlaku semasa perempuan itu dalam rahim mak dia lagi. Semasa dalam kandungan lagi, ovari dia dah mula membuat proses oogenesis. Ya. Okay. Sebelum kelahiran, sel germa primordium menjalani pembahagian mitosis berulang kali bagi menghasilkan oogonium yang diploid. Dia menghasilkan oogonium yang banyak, yang mempunyai 46 kromosom. So lepas tu oogonium tadi berkembang menjadi oosit sekunder yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel membentuk folikel primer. Maksudnya dia ada maksudnya apa tadi nama dia? Oogonium. Oosit primer. Berkembang menjadi oosit primer. Okay. Oogonium tu nanti dia berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer ni nanti dia punya lapis membran dia makin menebal. Makin menebal dan yang kita macam saya biasa panggil dia pembungkus. Dia membungkus oosit primer tu, dia panggil dia follicle primer. Dia ada bungkusan, dalam tu ada oosit primer. Ini kita panggil follicle primer. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Maksudnya dekat sini, oosit primer tu dia akan menjalani proses meiosis. Sama juga dengan yang spermatogenesis tadi. Spermatosit primer. Spermatosit primer menjalani meiosis. Kalau yang perempuan oogonium oosit primer menjalani meiosis 1. Tapi meiosis ini dia akan berhenti pada fasa profasa 1. Betul tak? Dia akan berhenti pada profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. So maksudnya dia oosit primer tu bentuk dia sampai profasa tu je lah. Lepas tu dia berhenti. Tak teruskan lagi sampai telofasa dia tak buat metafasa anafasa semua dia tak buat sampai profasa 1 saja. So selepas tu kelahiran, bila dah lahir. Faham tak? Maksudnya masa dalam perut, dalam janin dalam kandungan lagi, oosit primer tu dia baru buat pembahagian sampai profasa 1. Lepas tu dia dah tak buat pembahagian. And then sampai bila dah berlaku kelahiran. Selepas bayi itu lahir,
peringkat bayi dan kanak-kanak, oosit primer, ni yang saya panggil follicle tadi. Okey. Okey, dia akan daripada follicle primer, dia akan masa kelahiran sampai sebelum balik, okey, ovum tu dalam bentuk oosit primer saja, tak ada perkembangan pun berlaku. Okey, pada peringkat bayi sampai sebelum akhir balik. Selepas dah akhir balik, start masa perempuan tu dah period okey, kan dalam kitar haid ada berlaku ovulasi. Okey, satu telur akan ataupun satu ovum akan dimatangkan dalam satu kitar haid. Okey, dan satu telur tu apa yang lain? Sama lain. Sama ke? Sudah. Nanti. Okey. Macam ni. Okay, so masa dalam masa dalam kandungan, profasa 1 berhenti. Masa dah lahir, masih dalam profasa 1. Tak ada berlaku apa-apa pembahagian sel dekat dalam ovari. Okay, selepas mencapai akhir balik, okay, oosit primer tadi tu yang berhenti pada profasa 1 tadi tu, okay, satu ovum setiap kali kitar haid akan dimatangkan. Maksudnya satu telur akan menjalani meiosis seterusnya. Okey. Ni. Meiosis 1, okey, lepas akhir balik, meiosis 1 tadi menjadi lengkap. Terus dia menjalani metafasa, anafasa, telofasa, dapatlah 2 lagi ovum. Okey. Oosit sekunder. Okay. Tadi oosit primer tu dia dah menjalani meiosis 1, kita dapat oosit sekunder. Kita akan dapat dua anak sel dulu. Okey, pembahagian pertama meiosis 1 menghasilkan 2 anak sel. Kita akan dapat 1 jasad kutub dan 1 oosit sekunder. Masuk jasad kutub dekat sini, dia tak ada function. Maksudnya jasad kutub ni dia bukan ovum Dia tak boleh disenyawakan. So sampai satu tahap nanti dia akan hilang. Okey. So oosit sekunder tadi akan menjalani meiosis yang kedua yang menghasilkan lagi 2 anak sel dan akhir sekali kita akan dapat 4 anak sel. Okay. Hanya satu sahaja daripada 4 anak sel ni akan berkembang menjadi ovum. Yang lain ni adalah jasad kutub. Jasad kutub ni di akhir sekali dia akan merosot, hilang. Sampai situ faham tak? Oogenesis dulu. Nanti cikgu tak jawab soalan ni. Apa yang cikgu cakap tadi faham tak? Bila dah akhir balik oosit primer menjalani meiosis yang lengkap, dapat oosit sekunder. Oosit sekunder ni masih dalam folikel. Kita panggil folikel sekunder pula. Okay. Bila dah sampai ovulasi, okay, oosit sekunder ni akan keluar daripada ovari. Masuk ke dalam tiub falopio. Okay. Tapi yang cikgu nak cerita kat sini, okay, walaupun meiosis menghasilkan 4 anak sel di akhir pembahagian sel, hanya 1 saja yang akan menjadi ovum. Yang lain 3-nya akan jadi jasad kutub. Dia tak ada function. Dia tak boleh mensenyawakan ovum. Last kali dia akan hilang. Okey, dia akan hilang. Selepas ovulasi, sebahagian folikel yang tertinggal akan membentuk korpus luteum. Ni nanti cikgu cerita balik. Okey, so ini kita nak tahu ovum. Ovum ni lah nanti yang akan dibebaskan dalam tiub falopio. Okey, dia tak akan tunggulah sperma. Kalau ada sperma maka akan berlakulah persenyawaan. Okey, kalau kita tengok kat sini pula. Gambar ni. Okay. Ini dalam ovari. Ini dalam ovari. Okey. Okay. Ini follicle primer. Follicle primer yang memang dah ada daripada dalam perut mak lagi. Okay. So lepas tu bila dah akhir balik, okay, follicle primer ni dekat luar ni, ini follicle. Dalam ni oosit. Fahamkan balik? Yang luar ni yang membungkus je ni follicle. Dalam ni oosit. Okay. Tapi bila dah dibungkus macam ni kita panggil dia follicle. Follicle primer. Okay, follicle primer ni nanti akan menjalani meiosis lengkap dan akan dapatlah folikel sekunder.
kita panggil folikel sekunder sebab dalam ni ada oosit sekunder. Kat luar ni ada folikel. Okay. So bila dah jadi folikel sekunder, dia dah matang. Okay. Dia dah matang. Macam mana nak cakap? Kenapa jadi oosit primer pula kat sini? Nah ni sepatutnya oosit sekunder Okay, ni oosit sekunder. So, bila dia dah matang, oosit sekunder tu dah ready untuk dibebaskan semasa ovulasi, dia akan membentuk follicle graft. Last kali, ni dah matang. Jadi kita panggil follicle graft. Okay, so bila hari ovulasi berlaku, follicle graft ni tadi akan terbuka, pecah. Okay, dan akan keluarlah oosit sekunder ni. Oosit sekunder ni nanti dia akan masuk ke dalam tiub falopio. Dia tunggulah dekat dalam tiub falopio tu. Kalau ada sperma, ada persenyawaan, maka mungkin akan berlaku kehamilan. Okey. Lepas tu bila oosit sekunder ni dah keluar, apa berlaku dekat folikel tadi? Folicle graft ni nanti dia akan membentuk corpus luteum. Okay, ni kita panggil corpus luteum. Corpus luteum ni ada folikel je, dah tak ada oosit dah dekat dalam tu. Okay. Apa nak cakap kat sini? Okay, lepas tu, okay ni. Apa berlaku dekat corpus luteum? Corpus luteum terus berkembang dan merembeskan estrogen dan progesteron. Okay. Jika berlaku persenyawaan. Corpus luteum terus berkembang dan merembeskan estrogen dan progesteron. Jika tidak berlaku persenyawaan, corpus luteum dan oosit sekunder merosot lalu disingkirkan bersama haid. Okey, dia macam ni. Bila berlaku persenyawaan, ada penempelan dekat uterus. Okey, penempelan dekat uterus. Hormon yang diperlukan sepanjang kehamilan adalah hormon progesteron. Okey, hormon progesteron. So sepanjang kehamilan tu, corpus luteum, dia macam ni. Corpus luteum memainkan peranan dia untuk menghasilkan progesteron sampai usia kandungan 3 bulan. 3-4 bulan macam tu. Okay. Selepas 3-4 bulan, corpus luteum merosot. Siapa yang ambil alih proses mengambil alih penghasilan progesteron? Selepas menghamil, selepas kandungan berusia 3 hingga 4 bulan, corpus luteum ni tadi, dia akan hilang juga. Dia akan merosot juga. Okay? Sebab masa tu, plasenta dah matang. Plasenta pula yang akan ambil alih tugas menghasilkan progesteron. Okay? Selagi ada progesteron, tak akan berlaku haid. Sebab itulah orang mengandung tidak datang haid. Okay? Kalau orang tu tidak hamil, okay, didapati tak ada penempelan pada uterus, okay, selepas 2 minggu ovulasi berlaku akan datanglah haid pada bulan yang berikutnya. Dalam haid tu ada sekali oosit dan corpus luteum yang tadi tu lah, corpus luteum tadi tu. Okay, akan keluar sekali bersama dengan darah haid. Ada soalan? Apa yang tadi ni? Bagi perempuan, tempat kita keluarkan air kencing tu sama ke dengan saluran tempat perciuman? Tidak sama. Tidak sama. Okey? Tak sama. Buat eksperimen sendirilah. Okey. Apa perbezaan? Perbezaan apa ni? Tiba-tiba je perbezaan. Tempatnya beza. Sudah. Apa? Oh my god. Tempat kencing tak sama. Tempat persenyawaan is tempat keluar haid. Tempat persetubuhan is tempat keluar haid. Tempat kencing lain, tempat keluar haid lain kan? Boleh? Natratun, Ima. Rahim tu uterus, dia betul. Okay, faham.
Pembentukan jeli kat ovum tu berlaku pada fasa mana? Okey, pembentukan jeli, jeli masa awak tu folikel ke? Jeli tu folikel ke? Folikel, okey. So dia macam ni, bila masuk macam ni, sebelum kelahiran tu memang dah ada oosit primer. Oosit primer tu, ini awak tengok ni tadi yang nombor 2 ni. Okay, nombor 2. Tak nampak. Nombor 2. Okay. Oogonium berkembang menjadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel. Okay, itulah dia. Masa oogonium nak jadi oosit primer. Oosit primer. Oogonium berkembang menjadi oosit primer, masa itulah ada folikel dekat oosit primer tu. Dia bungkus, dia jaga oosit primer tu. Sampailah masuk, sampai jadi itulah folikel graft. Sebelum berlakunya pembebasan ovum, okay, masuk ovulasi. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okey, yang ni muka surat ni awak baca sendiri ya. Muka surat 292. 292 ni perbandingan perbandingan dan juga struktur sperma dan folikel graft. Itu saya rasa tak ada apalah, buat struktur saja. Okey, yang lain ada soalan? Faiz masuk lambat tu, faham ke Faiz? Cikgu bincang apa hari ni? Ika dapat masuk balik tak? Line saya sangkut. So, hari ni semua masuk lah. Alif ada? Alif ada. Cikgu nak rekod GM ni boleh tak? Boleh, insyaAllah. Cikgu email lah. Nanti letak. Macam mana nak email macam mana email personal. Email personal boleh lah nanti. Okay, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, itu saja untuk hari ni. Kalau lepas ni ada soalan boleh email cikgu, boleh email, boleh PM cikgu tanya. Nak PowerPoint tu boleh tak? Penat buat PowerPoint tu, bagi macam tu je. Tengoklah, cikgu tak siap lagi. Cikgu dah siap nanti baru cikgu bagi ya. Okay? Okay, kalau tak ada apa itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab datang kelas cikgu. Jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay.